Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Salam malam Rabu saya. hmm, untuk teman-teman kita, saudara Puan Lisa, yang lain-lain tu tak nampak lagi mungkin lah. Tu dia. Macam-macam saya buat saya, maklum sajalah. Saya nak usahakan juga sampai jadi. Di keadaan dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapalah begitu? Hmm. Tak jadi ni, admin tolong saya. Teman-teman yang tak sempat saya santuni, saudara apa khabar? Saudara apa Aziz Osman, saudara? Begitu juga saudara Abdul Hamid. Saudara Syukrizi, teman-teman yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, saya minta maaf, dia belum dapat santuni lagi. Oh, apa khabar? Apa khabar Raja Kamal, Raja Baizal? Apa khabarku? Moga sihat ku ya. Uh, Saudara Pak Aziz, salam dari Kuantan, Saudara Rosmini dari Pontian, Johor. Begitu juga Saudara Ahmad Hazimi dari Tumpak, Kelantan, Saudara Richard Bakri, Saudara Nur Ali, Nordin Din, Saudara Puan Mira Harun, Muhammad Kapli, Salam Madani, Pak Chu dari Langkap Perak, orang Perak yuk. Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Puan Hamidah Kamat dari Saudara Zainuddin Ismail, Sir Zack Peri-Peri dari Johor, saudara. Saudara Ghaffar Hamzah, Mokhtar Ma'ruf. Begitu juga saudara AS270. Saudara Muhammad. Tidak lupa saudara Abdul Ghaffar Hamzah, saudara Mokhtar Ma'ruf, saudara Zack Zul, Ramli Abdul Rahman, Puan Umi Kasum, Salam Madani. Begitu juga Bakat Ahmad, saudara Kamarul Azhari, Puan Nursyah Yatim dari Kedah. Apa khabar cik? Moga sihat cik no. Baik saudara, yang mana tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf. Maklum sajalah kalau saya nak santun satu persatu, pukul 3 pagi tak selesai lagi saudara. Dan sebagaimana yang kita ketahui, hari ini hari Selasa saudara. Hari Selasa tanggal 9 Januari. Tutek dah 9 hari bulan Januari saudara. Dan tinggal lagi 63 hari kita menanti kehadiran Fajar Ramadan yang penuh kemuliaan. Tapi jangan lupa saudara, kita sudah pun masuk hari yang ke-1387. Virus tersebut sudah melanda negara kita, tak usai-usai lagi. Bagaimanapun saya belum mendapat laporan daripada Kementerian Kesihatan bagaimana kedudukan di seluruh negara. Tetapi saya difahamkan masih ada wujud ribuan juga selama seminggu warga kita yang dijangkiti oleh virus tersebut. Lebih-lebih lagi macam mana di Johor Bahru, di Johor, mana kawasan-kawasan ada banjir, macam di Pahang, kawasan banjir itu mudah menjangkiti atau virus tersebut merebak. Jadi saya pastikan bila kita hadir tempat orang ramai, kita lakukan penjarakan sosial. Dan kalau berjalan mana-mana pun, kalau boleh, gunakanlah pelitup muka, saudara. Baik, saudara, itulah yang dapat saya beri penjelasan. Malam ini saya ada tetamu saya. Tapi sebelum saya menjemput tetamu saya untuk bersama dengan saya, kita harus peringatan, saudara, terutama pada pimpinan negara. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahawa agar mereka yang berada di anjung kuasa di Sri Perdana, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kalau wang negara itu dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Pada teman-teman yang menyantuni bicara saya dan menyunting semula untuk memasukkan dalam mana-mana channel, tidak ada masalah. Saya izinkan. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan, yang anda masukkan dalam mana-mana channel. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi. Dan bila saya memberi pencerahan, beri pandangan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, nak hantar kiriman boleh. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana saudara, kita adalah warga cinta damai. Menyantuni setiap aspek secara harmonis, saudara. Ya, itu pesanan saya kepada anda semua. Baik, saudara. Sebelum memulakan bicara, tentulah laporan keadaan cuaca. Ini penting, saudara. Kerana saya difahamkan
bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda di Kedah, iaitu di Baling, Kulim dan Bandar Baru. Sementara itu di Pulau Pinang, itu di seberang Perai Selatan. Jack, orang Penang, anak-anak mami semua. Hati-hati sebab hujan, ribut petir dan angin kencang bakal berlaku di seberang Perai Selatan. Di Perak itu di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datu, Hilir Perak, Batang Padang dan Mu'alim. Saudara. Mu'alim itu Tanjung Malim, saudara. Dan di Negeri Pahang itu di Tanah Tinggi Cameron Highland, di Lipis, di Raup dan Bentong. Sementara itu Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya juga tidak terlepas daripada mungkin dilanda oleh hujan lebat, hujan angin kencang dan ribut petir, saudara. Begitu juga bagi Negeri Sembilan itu di Jelebu, Seremban, Port Dickson dan Jempol. Hujan berterusan dijangka berlaku di kawasan timur Sabah dan Sarawak pada hari Khamis dan Jumaat ini. Kerana ia berikutan peningkatan kelembapan yang dibawa oleh angin timuran ke kawasan berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, itu Saudara Muhammad Helmi Abdullah, katanya berdasarkan analisa model cuaca, keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di kawasan terbabit, saudara. Met Malaysia juga telah mengemas kini amaran hujan berterusan di Sarawak pada hari yang sama. Saudara, jadi sebab itu boleh menasihatkan warga di Sabah dan Sarawak sentiasa mengikuti perkembangannya, saudara. Itu laporan kaji cuaca. Bagaimana keadaan banjir? Dua negeri masih lagi nampaknya berterusan banjirnya, saudara. Iaitu setakat ini yang terkumpul di dua negeri itu Pahang dan Negeri Johor adalah 8,000 lebih. Di Johor saya mendapat laporan 4 lagi pusat pemindahan sementara iaitu dibuka di Johor Bahru setakat jam 4 petang tadi. Dan ini menjadikan keseluruhan jumlah PPS yang beroperasi di daerah itu sebanyak 12. Di Johor Bahru, saudara. Menurut Sutera Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Dr. Azmi Rohani, katanya jumlah mangsa banjir daerah itu terus meningkat kepada 1,700 orang. Ini di Johor Bahru, saudara. Daripada 270 keluarga. Menurutnya, selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, katanya selain Johor Bahru, Kota Tinggi dan Keluang turut mencatatkan jumlah mangsa banjir yang meningkat. Setakat jam 4 petang tadi, saudara, Johor mencatatkan jumlah mangsa banjir sejumlah 7,460 orang. Dan menurut Tan Sri Azmi lagi, Kulai, Segamat, Pontian masih kekal dengan jumlah mangsa banjir direkodkan tengah hari tadi. Iaitu Kulai seramai 86 orang, di Segamat 75, manakala Pontian 22 orang. Berdasarkan laporan Jabatan Kerja Raya Malaysia, di Negeri Johor terdapat 6 jalan di Kota Tinggi, 1 jalan di Mersing dan 2 jalan di Johor Bahru yang terjejas dengan banjir ditutup kepada untuk semua kenderaan, saudara. Dan sungai pula, saudara, laporan sungai katanya 4 lembangan sungai di negeri itu menunjukkan bacaan yang sudah melepasi paras bahaya. Masing-masing di sub lembangan Sungai Kahang, di Keluang, Sungai Johor, Johor Bahru, serta Sungai Kepala Orang dan Sungai Johor di Kota Tinggi. Jadi berdasarkan laporan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, terdapat 5 lembangan sungai negeri ini yang melipasi paras amaran, saudara. Dan sebab itu Johor nampak gayanya tinggi. Cuba kita dengar, saudara, sebab saya lihat balik saja daripada Sabah, itulah mulanya hati pimpinan kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi bila berada di Cameron Highland meninjau kesan daripada banjir di Cameron Highland, tanah runtuh dan sebagainya. Kemudian bekerja ke Sabah, saudara. Bila pergi ke Sabah untuk melihat perkembangan pembangunan di Sabah, dan sebaik-baik saja secah saja di Kuala Lumpur bila terus menaiki pesawat untuk pergi ke Johor itu apabila mendapat tahu bahawa kawasan kawasan mana tadi tu, sungai yang paling tinggi sekarang ni iaitu di Kota Tinggi. Alhamdulillah saya telah dapat menyantuni semasa banjir di daerah Kota Tinggi. Ucapkan terima kasih pada Yang Berhormat MD, Yang Berhormat Sutera Kerajaan Negeri, ahli-ahli Yang Berhormat yang hadir, dan Alhamdulillah kita melalui NADMA telah
memperuntukkan RM50 juta kepada kerajaan negeri bagi membantu masa pada kali ini. Dan insyaAllah dengan adanya pelaksanaan kelak tempatan banjir di 4 daerah di Johor, insyaAllah dalam jangka panjang kita akan dapat selesaikan dan menguatkan masalah banjir di negeri Johor ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, ya saudara, sebab itulah saya katakan, jangan kita nak mengata pemimpin kita tak buat kerja dan sebagainya. Ha? Dan itu keadaannya, itu di Johor saudara, bekerjalah Timbalan Perdana Menteri. Sebab beliau adalah selaku pengurusi NADMA. Dan di banjir pula, di Pahang saudara, tidak banyak berubah. Iaitu 1,359 mangsa di 26 PPS saudara. Saya nak berpesan juga pada warga di Pulau Pinang. Nampak gayanya, saya dah beritahu semalam, kemarin. Usai saja banjir di Johor, maka ketimbul kemarau selama 6 bulan, saudara. Mengikut laporan yang saya terima, akan berlaku kemarau panjang. Di Pulau Pinang setakat ini, sejumlah 590,000 ataupun lebih 80% penduduk Pulau Pinang bakal berdepan dengan gangguan bekalan air berjadual selama 4 hari. Bermula 6 pagi esok. Ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembaikan di loji rawatan air di Sungai Dua. Saudara, warga Pulau Pinang cek, jaga diri baik-baik no. Sebab ayak dah mula kurang 6 hari saudara. Mandi-mandi puas-puas lah, lepas tu terjun laut. Nampak gaya kan? Baik saudara, itu laporan saya terima. Bagaimana kita tengok pula kabar dari Gaza. Di Gaza saat ini saudara, kabarnya bahawa di Mahkamah Antarabangsa The Hague, hari ini negara Afrika Selatan telah pun memulakan prosidingnya, iaitu mengheret Israel ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ selepas Afrika Selatan menuduh rejim Zionis mendalangi tindakan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, saudara. So dalam penghujahannya setebal 84 muka surat kepada ICJ, Afrika Selatan menggesa hakim supaya memerintahkan Israel menggantung serta-merta operasi ketenteraan di Gaza. Saya sekarang nampak gayanya saudara, Afrika Selatan begitu lantang dan mereka membuat tindakan. Afrika Selatan, Malaysia, inilah antara negara, begitu juga Indonesia yang termasuklah di Turki yang berterusan keputusan kita menentang kekejaman rejim Zionis. Jadi kita tunggulah laporannya besok dan lusa apa akan berlaku di Mahkamah The Hague. Bagaimanapun, saya juga mendapat laporan bahawa Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken telah pun sampai di Tel Aviv untuk berbincang, untuk mencari perdamaian. Mudah-mudahan, sebab saya rasa bila Anthony Blinken dah ada di sana di Israel, tentulah beliau membawa pesanan daripada ketua negaranya. Secara apakah akan diadakan gencatan senjata dan sebagainya. Sama-sama kita berdoa agar Israel damai, saudara. Itu seketika ya, saudara. Cuma saudara, sebelum saya nak memulakan, saya bicara saya dengan teman saya ini, cuba kita tengok satu gambar. Ini saya cukup tertarik gambar ini, saudara. Ini bagaimana seorang rakyat Sweden. Gambar je dia sedang menunggu kereta api, saudara. Untuk pulang ke rumah dia setelah dia bekerja. Dan di tangannya ada burger untuk dijadikan makan malam. Itu adalah foto beliau, iaitu Elva Johnson, selaku Menteri Buruh Sweden. Beliau tidak ada kereta dan menaiki kenderaan awam, iaitu train, saudara. Sedangkan Sweden adalah sebuah negara yang kaya raya, negara membangun. Tapi mereka menunjukkan disiplin yang tinggi bila terlibat dengan dana awam. Negara membangun, eloklah kita melihat bagaimana wanita sebut. Saudara, saya suka tengok gambarnya dekat ini real tadi. Admin boleh tunjuk sekali lagi tak? Gambar dia, tu dia. Gambar dia seorang-seorang duduk. Tak ada teman. Sedangkan beliau adalah menteri. Sedangkan kalau kita dekat sini bergelar menteri aja, siap dengan escort, ngok-ngek, satu melayar, saudara, bisingnya. Itu cerita je, saudara. Dan barulah saya nak bercakap dengan tetamu saya, Saudara Azizul Abdul Hamid. Kita nak bercakap tentang serabutnya politik orang Melayu. Apa khabar, Saudara Azizul?
Khabar baik, Ah, alhamdulillah. bicaralah dengan kita punya player-player kita. Itulah, terima kasih. Saya tengok rancangan ini, channel ini makin hari makin panas. Ramai orang-orang UMNO, ramai orang bukan UMNO pun kadang-kadang dia merisik juga, dia pantau, dia tengok banyak isu-isu semasa, Mhm. isu-isu politik yang panas, yang Mhm. hot dibincangkan. Kadang saya pun tak terlepas juga, saya akan tengok juga. Kalau terlepas live tu saya akan tengok juga sebab banyak topik-topik isu semasa yang dibincangkan. Ya. Ini adalah salah satu channel yang orang cakap terkini lah analisisnya. Terima kasih Saudara Aizul. Dan saya sebenarnya saya ingin melaporkan, tidak ada lebih daripada itu. Saya bukan mencari musuh. Kita bukan nak bermusuh dengan orang, tapi kita melaporkan yang benar. Sebab mungkin kerana latar belakang saya sebagai warga jurnalis, saya akan melaporkan tanpa rasa pilih kasih. Kalau yang benar, tetap benar. Macam hari ini Aizul. Macam hari ini, sebelum tu orang bercakap bahawa kononnya Istana Negara sudah pun menerima SD daripada puak-puak yang langkah 1000 langkah lah. Tapi hari ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim elok saja menghadap Yang Mulia Tuanku. Tak gitu, Aizul. Beliau menghadap Tuanku, biasalah. Seorang Perdana Menteri, dia harus menghadap Puan Duli Yang Mulia Pertuan Agong menceritakan ini perancangan. Sebab besok beliau akan mempengusikan mesyuarat kabinetnya. Jadi buat laporkan, minggu lepas kita telah berbincang apa yang Tuanku titahkan, kerajaan, Patik, Tuanku, semua menteri-menteri kabinet memutuskan. Sebab apa pun adalah titah raja, titah Tuan Agong. Jadi dia menghadap tadi. Kemudian, tanya pula apa pula lagi yang harus dilakukan sebagai seorang ketua eksekutif. Jadi sebelum dia masuk kabinet, dia mesti menghadap Agong dulu. Jadi Agong akan bercakap pada ini. Tapi agak menariknya, tak ada pun cerita langkah itu, langkah ini. Malah secara bergurau. Saya tengok dalam kirimannya dia kata, malahan Tuanku, Duli Yang Mulia Pertuan Agong menitahkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan usaha-usaha kerajaan Madani menangani kehidupan rakyat. Itulah dia kata, kalau ada lah orang nak derma 600 juta ke, 750 juta ke, bagilah pada asnaf. So macam mana Saudara Azizul, pandangan you? Itulah, bila masuk tahun 2024 ni, saya Ya. pun terperanjat juga. Orang sambut tahun baru ni tu. Ya. Maksudnya kita buat plan 2024. Tapi berlaku langkah Dubai ni saya rasa macam tak habis-habis. Ya. Kita dah ada akta anti lompat parti. Betul. Kita dah kata SG tu dah tak sah lagi dalam menentukan pertukaran kerajaan. Betul. Kita dah membentuk sebuah kerajaan perpaduan daripada titah tuanku sendiri. Tapi kenapa, soalan saya ni, kenapa masih ada lagi satu, orang cakap, situasi, satu kumpulan ini yang tak habis-habis? Sebab kalau kita tengok dulu, kita nak wujudkan akta pendanaan politik kerana ahli-ahli perniagaan kontrol dana-dana politik ketika PRU. So, ketika PRU tu, mereka ini yang akan mencaturkan siapa yang menang. Tapi dalam situasi langkah Dubai ni, saya rasa agak pelik sikit. Ini dah bukan ahli perniagaan yang tentukan. Ni dah ahli politik sendiri. Betul. Ahli politik sendiri pula yang mula nak menjatuhkan kerajaan, nak mencaturkan kerajaan. Ini dah kira macam mafia politik ni. Mafia politik. Mafia politik. Sebabnya tu, pelik. Sampai kan, bakal yang di Pertuan Agong ni nak dirasuahkan hampir 1 bilion. Duit rasuah tu 1 bilion. Nak beli yang di Pertuan Agong yang baru atau yang lama? Pula gosip politik lah. Ini gosip lah. Ini gosip dah ni. Bukan betul. Seorang ahli parlimen pula nak bagi berapa puluh juta. 10 juta. Kalau mereka ini mampu untuk bagi sejumlah ini, cuba untuk fikir berapa banyak duit dia orang. Betul. Satu, kat mana dia orang simpan duit ni? Betul. Jadi bila wujudnya tawaran-tawaran sebegini, kadang saya mula fikir, kenapa dia orang nak tukar kerajaan ni? Kalau nak ikut usia, dah hujung usia dah. Sampai sanggup nak letak proksi nak jadi Perdana Menteri, asalkan bukan Anwar Ibrahim. Ya. Kenapa? Kenapa? Rupanya bila saya kaji balik, benda ni berlaku apabila selepas tindakan agresif SPRM. Lepas tindakan agresif SPRM ini, mereka dah mula takut apabila anak bekas Perdana Menteri pun dipanggil, LHDN masuk pejabat mereka, bangunan Menara Ilham disita. Ya. Jadi, kalau tak ada apa-apa,
kenapa mereka bertindak balas macam ini? Jadi sebenarnya membuka mata masyarakat. Tapi langkah Dubai ni tu dah gagal. Saya nak bagi tahu malam ni, yang power, yang betul-betul ada skill, yang betul-betul ada tactical, dia hebat, hanya Zaid Amidi je. Betul. 2 kali tumbangkan kerajaan. Betul tak tu? Ya. Zaman Tun. Langkah Sheraton lalu. Langkah Sheraton. Tumbang. Ha. Batu Muhyiddin. Tumbang. Tak bayang, 2 kali hanya Zahid je. Kalau Tun bangga dia 2 kali jadi Perdana Menteri, Zahid 2 kali tumbangkan kerajaan. Sebab itu gamaknya dia orang serang dia habis-habisan. Yes. Sebab tu Zahid jadi bangsa. Ya. Jadi itulah kesannya, begitulah serabutnya politik kita ni saat ini, bila kita masuk tahun 2024 macam kata saudara tadi. Ya, persoalannya kenapa boleh jadi begitu dan sebagainya. Saya melihat kerana bahawa hala tuju ataupun tata kelola kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang tidak disenangi oleh kata-kata yang hebat. Betul. Contohnya macam hari ini. Hari ini dia buat mengumumkan, dia kata tiada lagi rundingan terus kontrak-kontrak kerajaan. Dulu boleh bincang. Apa-apa pun buat bincang. Kontrak 200 juta, 300 juta, 500 juta, 1 bilion. Bincang. Lepas tu apa berlaku? Zaman Anwar Ibrahim tidak ada. Mungkin sebab itulah sekarang ni mereka kepanasan. Dan macam mana kata saudara tadi, satu demi satu terselak. Latar belakang kehidupan mereka yang dilihat begitu hebat, begitu mewah. Orang Perak kata moncah lah hidupnya. Boleh tiap-tiap tahun boleh keluar negara. Sedangkan gajinya berapa sen sangat. Betul. Gaji seorang menteri katalah 30,000 atau 60,000 lah sebulan. So dia tak pakai langsung. Setahun baru 600,000. Tapi kalau dia bercuti untuk ujung tahun ke London, ke Sweden, ke France ataupun buat umrah apa semua, itu bukan 500,000 punya belanja tu. Itu kalau wang dia 100% tak digunakan. Mana mungkin? Sebab wangnya juga perlu dermakan untuk kawasan dia sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen. Jadi tentulah daripada 60,000 tu tidaklah sampai sepenuhnya, mungkin 30,000. Kalau 30,000 baru 360,000. Kalau 360,000 setahun. Mana cukup nak bawa pergi anak isteri, pergi berbondong-bondong pergi ke London. Dah pergi tu naik mesti kapal pesawat, kapal terbang mestilah kelas business class. Tambang ke London saja 24,000 seorang. Betul. Kalau 10 orang 240,000. Hotel macam mana? Kemudian macam mana mesti ada beli oleh-oleh, mesti beli baju, mesti ada bag yang agak ada ternama sikit. Bukan kaleng-kaleng lah. Mesti menteri. Mana datang duitnya? Sebab itu mereka sekarang ni kepanasan. Yes. Tapi bagaimanapun, kita tengok bagaimana pentadbiran hari ini. Saya melihat bahawa kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dibantu oleh Datuk Zaid Amidi bersama-sama dengan Datuk Fazlah Yusof. Memang mereka benar-benar mahu menjaga kepentingan rakyat. Hari ini saja pertukan untuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kepada mana-mana kawasan yang terjejas kesan daripada banjir baru ni di Kelantan. Menurut kata Abang Datuk Seri Abang Mat Sabu, dia kata peruntukan disediakan 50 juta. Itu untuk di Kelantan saja tu. Yang mereka terjejas. Malahan hari ini juga saya difahamkan, selepas balik daripada meninjau kawasan di Kota Tinggi, Datuk Zaid mesyuarat untuk pelaksanaan dalam FEDA dan sebagainya, beliau menyediakan bahawa MARA hari ini diumumkan semua anak-anak FELDA, saudara pilih Aizul, semua anak-anak FELDA untuk belajar di pengajian tinggi, nak belajar ke luar negeri, ditanggung oleh MARA sepenuhnya. Oh, dahsyat. Sebab itu, kalau wang itu tak tiris, macam selalu saya katakan, negara kita ni makmur. Kaya. Kaya raya negara kita ni. Tetapi apabila wang itu mengalir ke tempat lain yang tak sepatutnya, jadi rakyat tak dapat apa-apa. Saya merasakan mereka semakin gusar kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Datuk Zahid, bersama Datuk Seri Fazlah Yusof, mereka benar-benar menangani, dan saya kata untuk setahun, 2 tahun ini, barulah rakyat dapat merasa ini erti nikmat kemerdekaan. What say you? Itu Datuk, bila polisi berubah macam ini, sebenarnya itu adalah satu keberanian daripada PMX sendiri. Ya. Ubah polisi kerana selama ini PMX memang memperjuangkan tentang
perangi rasuah, perjuangkan tentang integriti. Bila polisi tak ada lagi direct nego, sebenarnya dia telah menunaikan janji manifesto. Betul. Janji manifesto yang dulu telah pun ditunaikan tapi tak ada orang bicara tentang ni. Ya, ya, ya. Dia walk the talk. Itu pertama. Kedua, bila polisi dah direct nego dah tak ada, banyak orang macam tu cakap tadi pandang bontot. Ya. Sebab apa pandang bontot tu? Satu, kartel akan marah. Memang. Itu yang menyebabkan celarunya politik kita ni. Yes. Betul. Satu kartel. Kedua, kadang-kadang dalam kaki tangan kerajaan tu sendiri pun wujud lagi satu tentangan grup yang pegang tender, yang pegang perolehan ni pun, mereka pun merasa kurang senang. Mereka pun ada juga mendapat serba sedikit lama. Nak bercuti cukup tahun. Jadi, itu cabaran Datuk Seri Anwar. Ya. Kerana bila dia buat satu polisi daripada dulu, puluhan tahun dulu, diperjuangkan, akhirnya ketika beliau jadi Perdana Menteri dan dilaksanakan, saya rasa kebocoran wang negara itu dapat diminimumkan. Ya. Sebab tu tadi, bila wang negara, kebocorannya dapat dikawal, sebab itu boleh bagi orang Felda, anak-anak Fekra, anak-anak Felda, Betul. pergi belajar. Itu yang cakap sekali, Madani tu tu. Sebab saya tadi saya ingat dalam minggu lepas, saya berbicara dengan saudara Mustafa Kamil. Saya mengatakan bahawa kalaulah benarnya negara kita ini dapat disantuni ekonominya, ke zaman Madani lah, di mana orang nak bayar duit zaman Saidina Omar Abdul Aziz. Nak bayar zakat, tak ada orang terima. Asnaf yang sepatutnya menerima zakat, tak ada. Sebab semua orang tak perlu zakat lagi dah. Semua hiduplah senang lenang. Tetapi jangan lupa, Aizul, kerana kalau kita tak berhati-hati, saya nak mengingatkan teman-teman bahawa tahun ini 2024 genap 100 tahun hancurnya Kerajaan Madani di Andalusia 1924. Jangan lupa tu, saya melihat dari sejarahnya bagaimana kehancuran Empire Islam hanya disebabkan oleh perebutan kuasa. Apa dia? Osmania. Ialah Osmania tu termasuklah dalam ini Andalusia, termasuk juga di Turki. Betul. So itulah kehancuran Empire Islam. Dan bila hancur, dia melegat sampai ke Melaka. Tumbangnya kerajaan Melayu Islam Melaka. Dan tumbangnya Empire Islam Campa. Dia sedengit tu, dia pukul tu. Dan genaplah 100 tahun. Kejatuhan, kemiskinan yang kita alami, orang boleh memporak-perandakan kita, orang boleh mencorakkan kehidupan kita. Tapi hari ini selama 100 tahun kita dapat, saya melihat ada kebangkitan. Ya, ada kebangkitan. Tetapi malangnya diserabut oleh mereka. Boleh komen secara ini Aizul? Itulah saya suka sebenarnya bila borak dengan Datuk ni, sebab ada nilai sejarah tu. Saya pun baru tahu juga lepas 100 tahun kejatuhan kerajaan Osmania, sekarang ini 2024 satu kebangkitan balik. Jadi mungkin kebetulan Allah angkat Datuk Seri Anwar ni sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dia ada ciri-ciri Islamik. Dia ada ciri-ciri ilmuan. Berapa ramai ulama yang dijemput ke Seri Perdana. Seri Perdana tu ditukar menjadi satu pusat tarbiyah. Bukan menjadi istana. Bukan menjadi istana. Jadi saya rasa Datuk Seri Anwar ni adalah satu sosok pemimpin Islam yang muncul daripada timur. Kalau Datuk perasan, siapa pula orang nombor 2 dia? Datuk Zahid. Datuk Zahid ni pun Islamik. Dengan gerakan tabligh dia, dengan sekolah tahfiznya. Banyak tahfiz. Banyak bantuan-bantuan keagamaan ini. Jadi, bila pair ni, gandingan ini dua ini bersama, saya rasa mungkin ada sinar baru untuk Islam. Macam tu cakap tadi, macam isu Gaza. Macam isu Gaza, dah tinggal labu je dah Gaza. Berapa puluh hari ni. Tapi, mungkin ini adalah satu kebetulan ataupun formula yang Allah letakkan di bumi timur ini, lahir pemimpin-pemimpin yang akan memperjuangkan Islam balik. Mungkin Datuk Seri Anwar, mungkin Datuk Seri Zahid. Jadi benda inilah yang sebenarnya kurang disenangi oleh pemimpin-pemimpin Melayu yang bertopengkan Islam. Itu racun itu. Bertopengkan Islam ni kadang-kadang bila kita bercakap, ada orang boleh letak nama parti Islam Semelaya ke Semalaysia ke Semenanjung ke, boleh letak guna nama Islam. Kita nak letak NGO Islam pun boleh letak Islam juga. Tapi adakah roh dia Islam? Roh yang Islam ni kadang-kadang saya tengok
siapa yang ada roh Islam ini akan selamat. Contoh UMNO tu. Mhm. UMNO selamat sebab dia parti keramat. Mhm. Cuba Tok fikir, bila saya fikir-fikir balik, UMNO menang dia jadi kerajaan. Betul tak Tok? Mhm. UMNO kalah pun dia jadi kerajaan. Tak, saya dulu pernah bercakap, saya katakan UMNO ni tak boleh berada di dalam kerajaan. Kalau UMNO berada di dalam kerajaan, rosak negara. Betul Contoh tak, lah, waktu bila UMNO kalah, berada di luar kerajaan, dipimpin oleh Dr. Mahathir, bercelaru habis ekonomi. Betul. Ya? Tun Kemudian, Mahathir dulu pun, Ya. dia memerintah je Perdana Menteri. Bukan UMNO. bukan dalam UMNO. Apabila di luar UMNO, dia perintah, celaru habis selama 22 bulan dia perintah. Betul. Kemudian, waktu Tan Sri Mohd jadi Perdana Menteri, UMNO dilihat sebagai di pinggiran, di luar lah masa itu. Betul. Apa jadi? COVID menerpa. Betul. Jadi macam-macam. Ini kebetulan, saya bukanlah peramal, tapi kita melihat apa yang berlaku itu sebagai satu benda pengajaran kita kena ambil. Dan COVID itu mula mereda Yeah. apabila Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Betul. Ha. Rahmat itu sampai. Rahmat sampai. Tapi hari ini masih ada lagi. Bukan, saya tak kata berhenti ya. Mereda. Dan sekarang ini apabila hadir Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan pimpinan-pimpinan UMNO. Jangan lupa, daripada 26 orang saja ahli UMNO, 7 menteri. Ini yang cuba disinggung oleh mereka. Sebab itu mereka cuba mewujudkan keserabutan dalam politik orang Melayu kita ini. Kerana apabila berlaku benda begitu, maka mereka mau menyingkirkan. Matlamat sekarang ni diaju-aju, diantuk-antuk antara UMNO dengan DAP. Contoh, saya bukan nak membela DAP, tidak. Tapi mereka mahu kalau boleh biar DAP merajuk. Andainya DAP merajuk, dia ambil keputusan dia keluar daripada gagasan perpaduan. DAP ada 41 kursi. Apakah PAS boleh menjadi penggantinya? Persoalannya. 41 ganti dengan 49. Kan? Apakah begitu jalannya? Sebab saya melihat sekarang ni, bercemperanya kita, politik orang Melayu kita ni, apabila saya bunga-bunga perpecahan dalam Perikatan Nasional pun nampaknya teruk sekarang ni. Antara pimpinan daripada PAS dengan Parti Peribumi Bersatu. Pandangan saudara? Itulah. Sebenarnya, saya boleh katakan bahawa PAS ni Tok, lepas langkah Dubai ni, dah jadi langkah tupai. Sepandai-pandai tupai melompat, akhir jatuh ke tanah juga. PAS dah mula kurang sikit dah dengan perikatan. Saya nampak begitu. Sebab, satu, kalau kita analisis, MB Kelantan. Okey. Terima duit wang ehsan daripada Kerajaan Persekutuan. Daripada PMX. Ucapan terima kasih dia, penghargaan dia. Seolah-olah sudah ada satu jambatan. Ya. Antara persekutuan dan juga dengan negeri. Dan saya tengok sekarang ni, logo-logo dulu guna Perikatan Nasional dulu. Kan? Logo Perikatan Nasional. Sekarang ni tak ada pun dia pakai logo PAS. Tak ada. Itulah. Jadi, saya dah mula tengok hubungan mereka ni dah mula renggang. Lepas itu, di mana kawasan-kawasan PAS dah mula menyingkirkan jawatan-jawatan seperti ahli majlis daripada Bersatu, mereka yang ada dalam majlis daerah, sudah mula mereka singkirkan. Jadi, saya rasa yang paling jelas, kenapa PAS mengumumkan ataupun meletakkan Dr. Sam ini bertanding di Kemaman, Parlimen. di Parlimen Kemaman ni, semata-mata sebagai calon Perdana Menteri. Kenapa? Jadi maksudnya, satu, PAS dah mula tak percaya kepada Bersatu. Sekiranya pada peringkat awal, dia orang nak berjoin dengan Bersatu ni tadi, Bersatu nak buat langkah Dubai. Ya. Perdana Menteri Dr. Sam. Tapi langkah Dubai pun habis out. Sekarang ni, PAS ni pula tak boleh tak jadi kerajaan juga. Dia nak jadi kerajaan. Dia nak juga jadi kerajaan. Jadi sekarang ni, dia dah mula hidu. Dia dah mula hidu dengan UMNO dan juga dengan kerajaan perpaduan untuk membentuk. Sebenarnya lah, ramai orang tak tahu tu. Hubungan dengan PAS ni bukan Bersatu yang mulakan. Bukan Bersatu. Betul. UMNO yang mulakan melalui Muafakat Nasional. Betul. Tapi Bersatu hijack. Pada ketika itu Bersatu menjadi Perdana Menteri. Bersatu. Sebab adanya parasit dalam UMNO. Betul. Tunggu. Jadi bila fikir macam tu, saya rasalah kerajaan Anwar ni bukan akan tumbang. Kerana lepas ini perubahan yang di Pertuan Agong. Kita tahu bagaimana
pendirian. Saya dengar saudara punya live yang saudara buat dalam berbicara saudara dalam apa. Ya. Tapi saya tak mau bicarakan soal itu sebab nanti orang kata macam-macam pula kan. Tapi saya nampak gaya-gaya saudara tu memang saudara merasakan bahawa kehadiran Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ustaz Ibrahim ke Putrajaya, ke Istana Negara, nampak gayanya memberi kesan yang agak berat untuk pemimpin-pemimpin tertentu di pihak sebelah sana. Betul. Saya tak nak sebut nama lah sebab sama tu boleh libel, dia kena saman nanti kan. Tapi sebab saya tahu bahawa macam memang mereka ada macam tidak ada chemistry. Tidak ada chemistry, macam ada permusuhan, ada rasa kecil hati, singgung menyinggung antara tuanku almarhum Tuanku Johor pun pernah disinggung waktu itu almarhum Tuanku Tuan Johor jadi agung waktu itu. Betul tu. Berlakunya krisis perlembagaan. Nah ini orang tak nampak sebenarnya di Sarizul. Oh. Waktu Duli Yang Maha Mulia almarhum Tuanku itu ayahanda kepada Tuanku Ibrahim, Sultan Ibrahim, waktu itulah berlaku krisis perlembagaan di mana seolah-olah kuasa Raja Melayu ni cuba nak direntap kan. Kemudian berlarutan pada anak anda baginda. Kemudian sekarang ni cucunda baginda. Saya nampak lebih lagi cerita bola ke cerita apa semua nampak ke betul-betul. Sehingga kan ada kenyataan. Konon-kononnya budak-budak lah apa semua. Sekarang ni yang dikatakan budak, yang dikatakan dalam keadaan yang sebegitu, dia sudah jadi pemerintah kerajaan negeri Johor. Betul. Hari ni dia memangku jawatan Sultan Johor. Jangan main-main. Betul. Ayahanda beliau adalah calon agung. Saya rasa ini juga merupakan keadaan yang membuatkan mereka tak boleh tidur lena. Jadi apa matlamatnya? Perlu dikecuhkan. Perlu dikocakkan. Kalau tak dikocakkan, kalau tenang keadaannya, saya rasa ramai ke dalam. Macam mana Saudara Azizul? Itulah sebabnya mereka dah tak ada banyak masa. Mereka dah tak ada banyak masa. Mereka punya percubaan terakhir langkah Dubai dah gagal. Jadi sekarang ni mereka sedang mencari apa exit policy. Ya. Ada yang cakap tawar inilah, tawar itulah, macam-macam. Keterdesakan yang amat sangat. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita tengok tu negara kita ni kestabilan tu akan bertambah. Betul. Kalau sekarang ni 140 lebih, ni kalau PAS join sama sekali, Oh, lagilah. lagi ramai. Tapi saya yakin PAS ni akan pecah dua. Saya yakin PAS ni akan pecah berserabut dua. lagi lah. Akan berserabut lagi tu. Tak sebab pengikut kepada Dato' Syed Husin. Itu ahli parlimen Bukit Gantang. Dia kata sebenar-benarnya yang nak terjun lagi itu daripada kumpulan sana yang akan memberi sokongan kepada PMX tak kurang daripada 7 hingga 8 orang. Tunggu masa je lagi. Sekarang ni dah ada berapa? 152. Kalau campur lagi 7 atau 8 orang, 160. Betul. Saya kata kalau 160, saya meramalkan 168. Oh, lagi tinggi tu. Saya merasakan ramalan. Tak semestinya benar. Tapi saya kira sebab saya melihat latar belakang. Saya contoh saya katakan. Macam ahli parlimen Sungai Besar. Saudara Muslim. Saudara ahli Muslim dulu dia pernah berkhidmat dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Betul. Kan? Sebagai selepas bos dia meninggal dunia, Datuk dalam kapal terbang. Kemudian dia Datuk Seri Zahid Hamidi ambil dia sebagai setiausaha atau pegawai khas di pejabat Timbalan Perdana Menteri. Saya kata dalam keadaan begitu chemistry itu sudah terjalin. Tunggu masa sajalah. Tapi itu pun saya rasa kalau Datuk Zahid lambai rasanya adalah segan silunya. Itu pandangan saya lah. Begitu Boleh juga, jadi. Begitu juga macam ahli parlimen di Langkawi. Banyak orang tak tahu. Ahli parlimen Langkawi, Datuk Syuhami dulu tu, beliau ada syarikat, nama syarikat Seri Pinang. Oh, saya pernah dengar nama syarikat ni. Syarikat Seri Pinang. Dan dia mendapat kontrak waktu itulah. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Chemistry-nya ada tu waktu itu. Sebab itu bernama Seri Pinang lah, apa semua tak mungkin lah saya kata. Artinya ada chemistry-nya. Itu di Langkawi. Bagaimana pula dengan Kepala Batas? Bukan Kepala Batas Pulau Pinang Ini tempat Dr. Mahathir dulu tu. Kubang Pasu. Okay. Pun ada juga. Kubang Pasu pun ada juga. Ada juga. Jerlun pun dengar katanya begitu juga. Ada chemistry. Ceritanya ada chemistry. Sebab macam yang saya kata tadi, Datuk Zahid ni lebih banyak kepada kegiatan tabligh. Banyak keagamaan. Walaupun dia orang tuduh macam-macam dia, tapi dia meneruskan.
Dia buat aja, tuduhlah kata apa pun. Dulu pun saya dah katakan, kalau kamu nak cari pemimpin, kata siapa apa ini imam, imam imam yang hebat kepada kita ni, Syafi'i. Imam Syafi'i dia mengatakan, kalau kamu nak mencari pemimpin, carilah orang yang dadanya penuh dengan panahan fitnah. Dan kedua-dua mereka ni teruk dengan fitnah. Datuk Dr. Seri Anwar Ibrahim 28 tahun kena, sampai sekarang pun kena lagi. Betul. Ya, Datuk Zaid Hamidi pun kena teruk. Okey. Jadi saya merasakan itu pandangan saya. Bukan nak menjilat, bukan nak membodik, tidak. Kadang-kadang orang marah dengan saya kerana saya berlebihan. Sebenarnya saya bukan mengaku, saya menceritakan kebenaran. Jadi kesan daripada keterlibatan beliau dalam kegiatan tabligh dan sebagainya, ini menawan hati kalangan ahli parlimen daripada PAS. Begitu juga dengan waktu beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan. Ahli Parlimen Ketereh adalah bekas Ustaz Jeneral. Oh, Datuk Zahid pernah jadi Menteri Pertahanan. faham. Saya rasa ada chemistry je tu. Besar kemungkinan bagaimana kalau Ketereh melompat, itu satu gegaran tu. Macam mana pandangan saya itu? Itulah Datuk punya pandangan tadi tu, bila dua ada chemistry, ada pertalian yang pernah wujud. Ya. Logik. Sangat logik. Kerana chemistry tu pernah ada, sekali call aja boleh. Ya, biasalah. Cuma yang sedih sekali saya tengok ni dalam grup-grup UMNO semua ni, dalam WhatsApp dia orang ni, bekas-bekas pemimpin UMNO ni yang nak jatuh ke UMNO. Itu masalah dia. Ya, sila. Bekas pemimpin UMNO ni sendiri yang nak jatuh ke UMNO. Sama ada mereka ni dah keluar daripada UMNO, sama ada mereka ini masih lagi dalam UMNO, sama ada mereka ini juga mungkin dapat jawatan dalam UMNO sendiri pun. Pun ada. Pun ada juga. Jadi dalam 3 kategori ni saya tengok, kenapa orang sakit hati sangat dengan Datuk Zahid ni? Ya. Sampai tak habis-habis nak menjatuhkan. Sebabnya bila mereka ni dah keluar, masih lagi masuk PAS, masuk ini, caturkan ini, beli orang sini, jumpa orang sini, untuk menjatuhkan Datuk Zahid. Belum lagi yang kena tindakan. Ya. Sedangkan mereka ni kena tindakan. Ini bukan keputusan autoriti Datuk Zahid. Bukan. Dia adalah keputusan Majlis Tertinggi. Biro Disiplin, Biro Majlis Disiplin. Tinggi. Ya. Jadi kadang-kadang mereka ni melepaskan dendam. Ya. Dendam. Dan ada juga yang jadi menteri sekarang ni pun ada juga kabarnya terlibat dengan langkah Dubai. Ada. Ada. Sebab ada cerita ni, cerita gosip lah orang Gosip dalam immigration politik. lah. Orang kat immigration ada bukti cop. tunjuk kat saya tu. Dengar-dengar je lah, saya dengar-dengar. Ya. Tapi siapa makan cili terasa lah pedas dia tu. Ya. Tak, bila Saudara Aziz mengatakan begitu, jadi kalau mereka matlamat je lain tak ada. Kerana mereka merasakan kalau nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka perlu dijatuhkan Zaid Hamidi dulu. Okey, itu formula dia. Kalau selagi Datuk Zaid Hamidi masih berada di anjung kuasa bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, amat sukar. Macam saya kata tadi lah, dari segi strategi politik untuk menyelesaikan masalah keserabutan. Hari ini, Saudara Azizul, ini Datuk Seri Zahid sudah bermula langkah. Dia selesai saja buat pemedahan, nampak badan sihat sikit, dia dah mula pun. Dia pergi ke Cameron Highland. Pada hari Sabtu lepas, dia pergi ke Cameron Highland untuk bertemu dengan ahli-ahli peringkat akar umbi. Saya dapat laporan itu kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Rusdi. Dia kata bahawa sebenarnya tak ada pun dia panggil orang. Tapi orang mengatakan seolah-olah digambarkan serabutnya. Seolah-olah semua ahli parlimen itu dipanggil pergi ke Cameron Highland. Datuk Zahid nak jumpa seorang demi seorang. Tak ada. Dia nak jumpa dengan ahli akar umbi. Kerana kali ini UMNO akan menangani persoalan ini di peringkat akar umbi. Tidak lagi macam dulu-dulu. Perubahan yang dilakukan, bahawa dia akan turun sebagai Presiden UMNO, dia turun ke bahagian-bahagian, dia berjumpa dengan pimpinan bahagian dan peringkat cawangan. Ahli akar umbi. Itu yang saya digambarkan. Malah saya dah berjumpa dengan beliau, saya ingat dalam 2 bulan ke 3 bulan dulu. Saya tanya Datuk Seri, macam mana, apa yang nak buat dengan UMNO ni? Dia kata, I'll go down to the grassroots, pada akar umbi. Sebab itu sekarang ni, dia turun satu demi satu ke bahagian-bahagian, menerangkan dasar UMNO, perjuangan UMNO, matlamat UMNO, supaya ahli akar umbi faham. Sebab selama ini, masalahnya kadang-kadang pimpinan bahagian ni, mereka wolot. Jadi mereka wolot. Jadi orang yang tak peringkat cawangan diketepikan. Tapi hari ini, Presiden UMNO menyantuni sampai ke peringkat akar umbi. Ketua cawangan, ketua pemuda cawangan, ketua puteri cawangan, ketua wanita cawangan, jawatan kuasa cawangan. Kalau di bahagian itu ada 200 cawangan,
bermakna mesti ada 200 ketua pemuda cawangan, ketua putih cawangan, bayangkan 1,000. Itu yang sedang berlaku macam semalam. Konon-konon cerita pula Datuk Zahid bekerja ke sawah. Kononnya ceritanya. Ada pergolakan. Ada pergolakan. Tak ada. Program itu telah disusun sebegitu rapi. Beliau akan bertemu dengan ahli-ahli UMNO peringkat cawangan-cawangan. Bukan di seluruh Sabah. Tidak. Satu bahagian dulu. Kita ada 191 bahagian. Jadi bila saya tanya dengan dia, Tok Sri, 191 bahagian. Dia kata kalau saya turun, saya turun. Dia kata kalau dia boleh turun dalam 1 bulan. Dalam tempoh 1 bulan tu dia kata, dia dapat turun dalam 8 cawangan cukuplah. Dia kata 8 bahagian. 191, saya memerlukan lebih kurang 10 bulan. Dia kata, 10 bulan ataupun setahun lah dia kata. Saya dapat berjumpa dengan semua ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi yang selama ini tidak ada sentuhan direct daripada Presiden kepada ahli-ahlinya. Ini yang sedang direncanakan oleh mereka untuk memastikan Datuk Seri Zahid Hamidi disingkirkan dari anjung tingkat 38. Selagi beliau berada di situ dengan strategi yang ini, macam mana nak ubah dia? Betul. Itu yang mereka mewujudkan suasana yang berserabut politik sekarang ni sebab mereka targetnya Datuk Zahid, lepas tu Datuk Anwar Ibrahim. Datuk Zahid, Anwar Ibrahim. Tapi yang tidak diusik di Sarawak. Sebab mereka tidak berkemampuan. Dan di Sabah pun saya dipahamkan bahawa semalam Datuk Zahid bertemu dengan semua pimpinan. Sebab itu dia mengatakan bahawa masalah di Sabah tak ada masalah. Soal kita nak kerjasama dengan siapa pun, Datuk Seri Zahid telah pun memberi otonomi kepada UMNO Sabah untuk menentukan. Dan persoalan kerjasama dengan mana-mana parti akan ditentukan bila Dewan Undangan Negeri Sabah itu dibubarkan. Dalam keadaan dalam tahun inilah katanya. Katanya. Tapi boleh bertahan sampai hujung tahun. Ya, saya silakan. Itulah, saya daripada Datuk cakap tadi tentang Datuk Zahid ni, dia memang orang kerja kuat. Dia akan turun akar umbi, jumpa ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO. Saya memang tahu, tengok di media, program sini, lepas program sini. Cumanya, ni pandangan saya lah. Dia tak cukup dengan itu. UMNO perlu ada satu tim media yang secara bersepadu. Naratif kerajaan perpaduan ni tak sampai lagi di akar umbi ni. Betul. Tapi takkan Presiden seorang nak fikir. Siapa yang jaga media UMNO ni? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, dia tahu Datuk Zahid tak berapa sihat apa semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah tegur. Pemimpin-pemimpin UMNO mesti turun menangani ke peringkat akar umbi untuk menerangkan hala cara, hala tuju dan sebagainya di peringkat akar umbi. Betul. Sebab DAP yang berada dalam kerajaan perpaduan ini perlu diberikan satu rasionalisasi di akar umbi. Makcik, Kak Peah, Kak Siti, Mak Leha. Ni semua tak tahu lagi ni. Pak Saleh, Pak Badul, apa semua orang tak tahu lagi. Di peringkat atasan semua dah faham. Kerana ada Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Di peringkat pemimpin semua ada. Tapi bila di bawah ni nanti, bila dah dengar racun daripada musuh kita, DAP ini, DAP resis, DAP komunis, benda tu akan boleh mengganggu gugat Kerajaan Perpaduan punya sokongan. Jadi saya kira UMNO kena fokus dalam naratif Kerajaan Perpaduan ni. Kurang saya tengok. Sebab kita ada lagi 3 tahun lagi, 3 tahun lebih lagi ni nak berdepan dengan PRU. Tapi bila cerita perpecahan Melayu ni sampai hasad dengki dendam ni tu, saya kecewa juga bila ada rumus mengatakan Datuk Zahid kena kanser. Itu. Kena kanser, diviralkan, tinggal 6 bulan. Raja Petra yang duduk dekat London pula lebih tahu tu. Raja Petra yang duduk kat luar negara pula lagi tahu, tinggal umur lagi 6 bulan. Saya cakap, saya tak percaya semua tu. Orang politik ni kalau sakit, kalau dia ada jawatan, mesti dia sihat. Betul tak tu? Betul. Tan Sri Muhyiddin sakit kanser. Sakit. Sihat ke tak sihat lepas tu? Sihat. Datuk Zahid sihat sekarang. Bagi jawatan sihat. Dia tak payah risau. Orang politik ni tak payah risau. Ada jawatan, sihat. Yang boleh buat dia sakit, bila dia tak ada jawatan. Macam ini bahaya. Ini macam Pasapa almarhum Tun Gapal Baba. Dia selalu pesan dengan saya. Dia kata orang politik ni, dia seperti gasing. Dia mesti berpusing. Kalau dia berhenti berpusing, jatuh. Jadi orang politik begitu. Saya setuju dengan pandangan saudara. Jadi itulah keadaannya. Sebab itulah, tapi kalau lebih pusing, itu jadi celaru ni. Jadi kelam kabut, merencam politik kita ni. Apabila lebih diadunkan, guna kau itu, guna kau ini. Dan adu domba. Memanglah orang Melayu ni selalu dulu-dulu. Seingat saya waktu saya muda lagi telah pun diterbitkan, dikatakan pakar orang Melayu ni PhD. Tak perlu masuk universiti, memang dah sedia ada PhD. Perasaan hasad dengki. Tapi apabila bangsa kita
boleh mencampakkan jauh-jauh budaya PhD ini, Saudara Azizul, saya berkeyakinan orang Melayu akan pergi lebih jauh lagi. Betul. Sebab kalau ikut dalam sejarahnya pun, orang Melayu ni jugalah yang mengelilingi dunia bersama dengan Columbus dan sebagainya. Itu ternyata di kita dulu ada Panglima Hitam yang berjaya menawan gadis daripada Spanyol. Meriam. Ya. Kalau nak tahu kehebatan warga Melayu ni lah. Sebab asal usul nama Melayu itu daripada Bukit Seguntang. Di sungai, sebuah sungai di atas bukit tu, di atas Bukit Seguntang tu ada nama sungai. Nama sungai itu Sungai Melayu. Itulah asal usulnya warga bangsa Melayu. Kalau ikut prasejarahnya saya baca dalam Surah Latis 100. Wah, dahsyat buku-buku agung tu. Dalam keadaan begitu, orang Melayu ada sumpahnya. Sumpahnya orang Melayu tidak akan menderhaka dengan raja. Sebab itu, suka tak suka, mereka akan cuba mengaitkan istana dengan rakyat apabila mencaturkan politik Dumbai, Langkah Dubai. langkah Dubai. Sebab memang orang Melayu tak boleh menderhaka pada sultan. Tetapi mereka terlupa macam mana sekarang lah. Bila Zahid kata tidak mahu ada Anwar, tak mahu ada DAP dan PBM. Tapi mereka baca sekat. Mereka tak baca. Yang satu tak boleh menderhaka. Tetapi ada lagi versi dia kena penuh. Dalam sumpah antara Demang Lebar Daun dan Sang Saparwa bahawa orang Melayu, bangsa Melayu tidak boleh menderhaka pada raja. Dan raja tidak boleh memalukan rakyat. Jika dilanggar dua-dua ini, maka dewata akan menterbalikkan bumbung ke bawah, tiang ke atas. Itu sumpah tu. Jangan main-main sumpah keramat orang Melayu. Memanglah kita bagi Islam, kita sumpah kita satu sajalah. Yakin kita pada Allah SWT. Tetapi bagaimanapun adat resam kena ada juga. Dulu macam orang tua selalu katakan, biar mati adat. Biar mati adat. Jangan mati adat. Begitulah mulianya orang Melayu. Saya yakin bahawa dengan kombinasi antara Datuk Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi yang bakal menangani politik Melayu. Serabut macam mana pun saya rasa mampu ditangani oleh mereka berdua. Sebab kabarnya hari ini dah ada pula laporan polis. Semalam laporan polis ada 47 laporan polis lah pun dibuat. Aduhai. Maka satu demi satu. Tak cukup dengan masalah apa yang berlaku dalam kepompong korupsi, kepompong kronisme, kepompong nepotisme, ada pula lagi satu lagi kepompong fitnah. Dan menurut kata Ketua Polis Negara, katanya 3 orang akan dipanggil untuk disiasat. Itu kenyataan yang terbarulah. Saya tak macam campur tangan lah. Tapi bagi saya amat memalukan apabila gosip-gosip politik dicampur adukkan dengan istana. Kononnya ada usaha-usaha untuk membeli istana lah dengan 1 bilion apa semua. Saya kata benda-benda inilah yang merosakkan politik bangsa kita. Silakan Saudara Azizul. Itulah sebenarnya apa yang berlaku dalam orang Melayu sekarang tu daripada istana sangat kita hormatilah. Ya. Cuma dalam masyarakat ini, masyarakat Melayu ni semua sebenarnya hidup harmoni. Ya. Hidup aman. Tetapi perang saudara ni, istilah dia perang saudara ni, berlaku dalam kalangan pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin-pemimpin politik yang sebenarnya rakyat bahagia dan seronok bila tengok kalau mereka ni boleh bersatu. Betul. Alangkah indahnya UMNO dan PAS boleh bersatu. Bersatu masuk balik ke dalam UMNO. Sebab semua ni tidak datang daripada ibunya UMNO. Ya. PAS pun dapat UMNO juga sejarahnya. Jadi benda ni dipanggil perang saudara. Perang saudara ni banyak menjatuhkan tamadun-tamadun besar. Betul. Jadi inilah yang sedang berlaku dalam perang saudara kita. Cuma siapa sosok yang boleh mengamankan, boleh menyatu padukan. Jadi sekarang ni ada tumbul hero Atok. Atok katanya nak boleh menyatu padukan. Tak mampu. Sebab ada dendam. Betul. Kerana dia menggunakan nama Melayu, nama Islam adalah untuk kepentingan diri dia. Tak, saya satu je bila cerita benda begitu. Saya cuba membaca sejarah. Dia masalahnya bila dia kalah saja, bila dia hilang kuasa, dia akan cuba menjual Melayu. Betul saya katakan. Saya tidak mau mengata, tapi saya membaca sejarah. Waktu saja dia kalah walau pertandingan pilihan raya di Kota Selatan. Kalah pada Allahyarham Yusuf Rawa. So bila kalah dia balun Tengku Abdul Rahman, dia mengatakan bahawa orang Melayu ni begitu, Tengku Abdul Rahman tak jaga Melayu. Jual Melayu lah. Maka Melayu tu mesti disatukan. Wujudlah Malik Adra.
wujudlah Dalima Melayu. Lepas itu dengan Dalima Melayu tu, jualan Dalima Melayu tu, melanturlah nama dia hebat sebagai the so-called Malay Ultra. Itu berkuasa lah, dapat menggapai kuasa. Apa ni, celuk sana, celuk sini segi politik selama 22 tahun. Kemudian, lepas itu, serahkan kuasa pada Pak Lah, pada Sri Najib, semua tu. Ada benda, macam kata dendam, tak puas hati. Dijatuhkan lagi dengan jual nama Melayu. Kerana orang Melayu ni mesti, maka waktu itu Melayu terancam. Wow, hebatnya Zul. Kemudian selepas daripada itu, ini saya tengok dia punya rintitan. Bila berlaku pilihan raya terbaru, bila dia bertanding di Langkawi, hilang orang pertaruhan. Kali ini betul-betul lah. Mesti Melayu lah. Melayu. Jadi orang Melayu kena jual lah. Jadi apakah orang Melayu boleh nak diizinkan untuk terus dijual dan dijaja? Boleh kita membeli. Itu peranglah. Saya pandang aja Rizal. Itulah sebabnya saya tengok orang yang kita bercakap ni mungkin semua orang faham. Tak Ya, sebut tak nama. sebut. Dia ni dulu adalah orang yang paling kuat mengutuk Nik Aziz. Dia adalah orang yang paling kuat mengutuk PAS. Ya. Dialah orang yang penyebab kepada berlakunya kes Memali di Bali. Dialah orang yang menyebabkan Bukan penyebab yang diyakini. yang diyakini ni terlibat dalam menyekat bantuan ke negeri Kelantan, semua negeri PAS ni memang disekat bantuan ehsannya, Terengganu tak dapat ditukar, royalty semua. Tapi kerana demi sesuatu yang kita tidak tahu, dia boleh berubah, dia boleh berbaik dengan PAS. Itu nombor satu. Dulu DAP, Resis, DAP, Malaysia. Oh, macam-macam lah. Macam-macam lah DAP ni akan jajah lah, buang hak sebagai orang Melayu. Tapi Pilihan raya 2018 bersatu dengan DAP. angkat jadi DAP, jadi Menteri Kewangan. Angkat menjadi Menteri Kewangan. Betul. Jadi saya tengok kadang-kadang pendirian itu boleh berubah demi sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang tu rakyat dah mula lihat soal masa. Ini bukan lagi masa beliau. Kena belajar untuk memberi ruang pada orang. Sekarang ni ada zaman PMX. Ya. Maksudnya kerelaan hati. Jadi tapi mungkin tindakan PMX itu kadang-kadang dianggap sebagai dendam. Tak. Kerana perjuangan PMX memerangi rasuah dari awal. duit rakyat ini daripada awal. Sebelum beliau jadi Perdana Menteri. Antara punca boleh disingkirkan kerana itulah. Kerana itu juga. Kita tak boleh nak kata apa PMX buat, SPRM kejar. Betul. Sebab mereka ni merompak duit rakyat. Harus diambil balik. Itu bukan dendam. Itu adalah kita ambil hak yang telah dicuri. Jadi kadang-kadang orang salah faham. Yang berdendam ini kalau orang itu yang patutnya dah berjanji pada tahun 2018 bagi jawatan itu kepada PMX, pada Anwar, tapi tak bagi, itu ada niat tu. Dia bukan dendam, saya risau. Dia risau kepercayaan itu. Saya merasakan bahawa dalam keadaan begitu, Saudara Azizul, saya tidak nampak bahawa PMX ni berdendam. Tapi dia antara perjuangannya, kalau secara hayati, saya cuba menghayati juga, saya membaca satu demi satu. Antara perjuangan reformasi. Kadang-kadang warga keadilan pun tak faham juga. Mereka menyebut reformasi. Apa matlamat reformasi? Pertama sekali, mereka mahu mengekalkan separation of power. Pembahagian kuasa. Eksekutif, legislatif, judiciary. Jadi eksekutif, dia buat kerja eksekutif saja. Macam sekarang ni lah. Randuk satu Melaya, buat menangani derita rakyat, cari masalah macam mana untuk menangani segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Dia tak campur. Dia hanya eksekutif. Kemudian, untuk urusan parlimen, dia serah kepada parlimen legislatif. Terpulanglah. Kau orang nak berkumpul ke, kau nak melangkah ke mana ke, Dubai ke. Sebab itu dia tak ambil pot. Betul. Salah Zul, langsung dia tak ambil. Dia dengar dia komen dia. Tak ada. Kan? Walaupun dia tahu ada usaha-usaha lakukan, dia tak ambil pot. Dia kata, tak apalah kalau benda tu cukup numbers. If you have the numbers, 26 Februari nanti, bawalah usaha dia tak percaya. Tak ada masalah pada dia. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bahagian judiciary. Iaitu bahagian keadilan, istana keadilan. Dia tak campur, tapi orang kadang-kadang dia orang seolah-olah apa yang berlaku 22 tahun sebelum ini, campur tangan eksekutif terhadap apa-apa judiciary itu mau dilakukan. Saya rasa ini tidak akan boleh dilakukan olehnya sebab inilah reformasi yang dislogankan Sejak 1998. 1998. Jadi sebab itu saya yang faham keadaan begitu, saya lebih banyak memilih sikap untuk berdiam diri. Berhubung tentang judiciary, berhubung tentang legislatif, saudara.
Bagi saya, biarkanlah saya kata. Apa nak buat, itu kehendaknya. Dan hari ini dia telah pun melaksanakan. Sebab itu orang bila mengatakan SPRM itu kena arahan. Saya tidak yakin itu merupakan arahan. Tetapi, apabila dia berucap, Yang Mohd Perdana Menteri berucap di Parlimen, dia kata, saya nak jelaskan kepada SPRM bahawa you are working with a different Prime Minister. Yes. Saudara bertugas bersama dengan ketua eksekutif yang berbeza dengan ketua eksekutif yang lalu. So, kalau boleh nak laksanakan tugas, jalankanlah. Itu pandangan saya. Siapa macam mana, Saudara Zul? Itulah, saya nampak memang berbeza. Culture, budaya dekat Malaysia lepas Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil memimpin negara ni baik. Nampak sangat perubahan dia. Yang macam Datuk sebut tadi, macam isu tendernya, Tak ada. awam-awamnya, isu bagaimana kes-kes yang dulu penyelewengan, dicari, dicongkel sampai ke lubang cacing balik. Perlu. Walaupun benda tu dah berpuluh tahun berlaku. Kerana itu adalah hak rakyat. Jadi saya rasa inilah masa rakyat nak melihat. Itu sebenarnya bukan agenda Datuk Seri Anwar semata-mata. Tapi itu adalah sebagai satu perjuangan rakyat. Bila wang ada, bolehlah. Betul. Anak-anak Felda semua boleh masuk universiti pengajian tinggi percuma dengan MARA. Betul. Yang mana diumumkan oleh CZMD. Bukan? Itulah keadaannya kalau negara kita makmur. Setuju. Limpahannya. Cuma diorang ni tak sedap. Itu. Hati dia tak sedap, rasa tercabar sebab menantu kena kejar sebab Betul. Jadi beranikan dia benar, takutkan dia salah. Saya selalu mengatakan tangan yang mencincang, Saudara Zul, maka bahulah yang memikul. Betul. Bagi saya apa-apa pun, saya rasa biarkanlah SPRM melaksanakan tugas mereka. Jangan kita ragui, tapi janganlah pula kita merosakkan dengan adanya suasana yang keserabutan dalam politik warga bangsa kita ini, menggagalkan impian untuk melihat bagaimana kekayaan negara, kita punya kemakmuran negara yang diidamkan oleh almarhum Tun Razak, mau melihat agar warga bangsa kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum-kaum yang lain. Kek ekonomi ini perlu dikongsi oleh semua warga bangsa kita ini, perlu dinikmati bersama. Sebab itu, PMX telah pun mengarahkan agar Datuk Seri Zahid bersama dengan Datuk Johari Ghani, bersama dengan Saudara Dr. Ashraf Wajidi, bersama dengan Rafizi Ramli untuk melaksanakan Kongres Ekonomi Bumi Putra. Ini yang akan dilakukan. Saya yakin inilah cara-cara nak mencari jalan bagaimana untuk membantu warga bangsa kita. Saya rasa kalau itu keadaannya, Saudara Aizul, tak perlulah kita mencetuskan suasana yang tak sebegitu. Ya. Buat apa nak dicemperakan politik yang ada? Pandangan saya. Sila Aizul. Itulah, saya nampak daripada aspek ekonomi inilah menjadi penentu KPI kerajaan perpaduan. Daripada aspek politik, kita dah cerita tadi, memang Melayu ni sedang dipecah-pecahkan. Tapi dengan wujudnya kerajaan perpaduan, kerana orang Melayu tidak mungkin dapat membentuk kerajaan dengan sendirinya tanpa sokongan kaum lain. Ini yang ramai orang tak faham. Jadi apabila formula kerajaan perpaduan ini dapat terbentuk, politik akan stabil sampai bila-bila. Cuma KPI berjaya ataupun tak berjayanya kerajaan perpaduan ini adalah berdasarkan daripada prestasi ekonomi. Sekarang kita tengok dulu orang serang, mata wang ringgit jatuh. Hari ini Alhamdulillah stabil. Alhamdulillah nampak gayanya. Saya nampak gaya dah mula mengendur lah. Mula mengendur. Itu pertama. Kedua, pengagihan kek ekonomi ni. Ya, dapat dirasai. Dapat dirasai oleh semua orang. Tapi dengan syarat tender-tender tak bolehlah dibuat melalui negotiate ataupun ada apa. Kali pertama dalam sejarah penjawat awam dapat RM2,000. Yes. Tak pernah. Dalam keadaan negara berhutang. Dalam keadaan bukan Anwar buat hutang. Pemimpin sebelum ni buat hutang. Ni Pak Chu kata Pak Chu dari Perak, dia kata depa kan terdendam. Jadi kalau Islam seharusnya menyokong bagi yang mementras perkara yang mungkar. Ya, betul. Pelai-pelai saya pula ni Suraya dia minta kalau boleh, dia kata kena jemput jugalah blogger Kucing Tanah. Saya tak dapat nombor telefonnya. Saudara Kucing Tanah, kalau tak dapat mendengar bicara saya malam ni, boleh hubungi saya lah. Boleh. Kita nak bersiaran sebab peminat anda, Suraya. Terima kasih Saudara Fauzi Syafi'i, Ion Skyrock. Dia kata PMX, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggunakan cara bapa bos. Tuan Razak. Terima kasih. Itu keadaannya. Dan saya melihat bahawa PMX sekarang ini melaksanakan apa yang dicetuskan ilhamnya oleh Datuk Seri Najib. Dan saya nampaklah banyak isu-isu. Saudara Azrul, sila last sekali saya bagi peluang untuk saya bercakap. Itulah, saya orang cakap luahan hati dan perasaan saya terakhirlah dalam rancangan ini, siaran ini. Saya merasakan orang Melayu hari ini perlu bersatu.
perlu bersatu itu dah nama pun kerajaan perpaduan. Kita tak boleh lagi rasa bersatu dalam PAS, ramai-ramai kita nak masuk PAS. Ya. Kita masuk bersatu, kalau nama bersatu kita masuk bersatu. Tak. Bersatu ini sebenarnya kita kena bersama dalam membentuk sebuah kerajaan yang terdiri daripada pelbagai parti. Ya. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Itu adalah wajah baru pembentukan sebuah kerajaan sekarang. Ya. Sebab kalau kita tengok ni kalau analisis, dia sudah menjadi sebagai satu pattern. Dia belah utara hijau, Ya. Kedah, Macam dululah, negeri Melayu dengan negeri Silat. Ya, ya. Terengganu, Perlis, Ya, ya. hijau. Di sebelah Penang merah. Di sebelah selatan merah UMNO. Ya. Di belah Kuala Lumpur ni DAP. Jadi Patutnya jangan pecah-pecahkan lah. patutnya Melayu kena ada satu undi yang solid. Ya. Undi yang solid. Sebab bila kerajaan-kerajaan negeri ni tak sehaluan dengan kerajaan persekutuan, payah. Ya, betul. Payah. Ini yang banyak berlaku di Kedah. Ya, ya. Orang lain dapat bantuan, ni tak dapat bantuan. Orang lain dapat pembangunan. Dia buat tak betul, tiba disalahkan kerajaan Ya. persekutuan. Jadi kadang-kadang pengundi-pengundi Melayu kena matang. Ya. Kena matang. Kadang-kadang orang Melayu ni dia emosi. Malam nak mengundi tu dia dengar Sanusi cakap tu, tiba dah mula percaya. Itu bahaya. Gini, Bezo, yang berlalu sudah berlalu. Tapi saya nampak bahawa sinar cahaya, kegemilangan dan juga kemakmuran negara sudah tercerna. Sebagaimana kata saudara-saudara Al-Azim Osman. Dia kata indeks di KLI hari ini melepasi 1,500 poin. Wow bagi saya. Cuma satu je yang saya katakan. Ini bursa ni kadang-kadang turun naik. Jangan bila naik kita puji, bila turun kita maki. Jadi saya nak bersembang panjang dengan Saudara Azizul tapi waktu mengekang kita. Dan sebab itu saya mengharapkan satu ketika nanti bila saya undang Saudara Azizul, sudi-sudilah datang ke AHF. Saudara jangan lupa saudara, AHF sentiasa menjanjikan sesuatu yang terbaik untuk anda dari segi pencerahan, dari segi berita, informasi dan sebagainya. Kita jumpa lagi besok saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Saudara Azizul. Terima kasih, Tok. Sama-sama.